Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Wujud pelbagai langkah untuk menumbangkan kerajaan selepas lebih setahun kerajaan perpaduan berdiri. Pembangkang dilihat tidak putus-putus hendak menumbangkan kerajaan dibentuk pasca pilihan raya umum ke-15 PRU15. Terbaru, pembangkang mendakwa memiliki akuan bersumpah SD mencukupi untuk menumbangkan kerajaan. Ia menimbulkan polemik baharu dalam arena politik negara. Sejauh mana penggunaan SD boleh menumbangkan kerajaan? Ikuti soal jawab pengamal undang-undang Datuk Samsudin Nawawi dan penganalisis politik Universiti Melaya Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Adakah gerakan langkah Dubai melanggar mana-mana peruntukan undang-undang? Sekarang ini, mereka menyamakan langkah Dubai itu dengan usaha untuk menggulingkan kerajaan. Seolah-olah itu satu perbuatan untuk menggulingkan kerajaan. Kalau menggulingkan kerajaan menggunakan kekerasan memang tak boleh, tak dibenarkan dalam undang-undang. Tetapi sekarang kalau mahu menukar kerajaan secara demokrasi dan mengikut segala lunas undang-undang, tidak bertentangan dengan undang-undang, itu memang dibenarkan dan haknya dijamin dalam perlembagaan. Laporan polis dibuat bagi membolehkan siasatan dijalankan terhadap pihak didakwa mencetuskan gerakan ini. Mereka menggunakan peruntukan di bawah Seksyen 124(b) dan 124(c) Kanun Keseksaan. Kanun keseksaan ini sebenarnya ada definisinya, iaitu tindakan itu mestilah bertentangan dengan demokrasi parlimen, dengan merujuk pula kepada Seksyen 130 Kanun Keseksaan. Seksyen ini jelas menyebutkan kalau ada perbuatan menentang demokrasi, dia mestilah secara keganasan atau dalam bahasa mudanya mengangkat senjata. Kita boleh lihat peruntukan itu dalam seksyen itu. Mereka menganggap tindakan itu melanggar Seksyen 124(b) dan 124(c) Kanun Keseksaan, seolah-olah sudah melakukan kesalahan melanggar demokrasi berparlimen yang definisi sebenarnya tidak memenuhi maksud dalam Seksyen 130 itu. Jadi, usaha menggulingkan kerajaan ini tidak boleh dianggap bertentangan undang-undang. Sekiranya berlaku satu perbuatan parti atau ahli parlimen tidak lagi menyokong Perdana Menteri dan kemudian hilang sokongan majoriti, itu bukan satu perbuatan dianggap melanggar undang-undang. Masalah di sini apabila mereka menggunakan ayat tertentu mahu menggulingkan kerajaan, itu ayat nampaknya kelihatan agak negatif, bahkan naratif di bawah juga seolah-olah ia menjurus kepada satu bentuk keganasan. Pada hemat saya, tidak ada elemen keganasan di situ. Sebaliknya, ia adalah hak diberi parlimen kepada semua wakil rakyatnya. Wakil rakyat atau ahli parlimen boleh senantiasa menukar sokongan, contohnya sokongan ahli parlimen pembangkang sebelum ini kepada kerajaan atau Perdana Menteri masih dibenarkan. Perdana Menteri cabar pembangkang kemuka usul undi tidak percaya di parlimen. Sebenarnya, tak perlu bawa usul di parlimen sebab itu adalah kaedah lama yang mana selepas merujuk kepada kemelut politik kerajaan Perak pada tahun 2009. Kemelut di Perak ketika itu sudah memutuskan yang mana menzahirkan kehilangan sokongan majoriti boleh berlaku di luar Dewan. Tidak semestinya di dalam Dewan menerusi usul undi percaya atau tidak percaya. Sebelum kes Perak, kes duluan memang merujuk keputusan di dalam Dewan, yaitu merujuk kes Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Stephen Kalong Ningkan sekitar tahun 1960-an. Itu duluannya, tapi duluan sekarang adalah kes kemelut politik di Perak pada tahun 2009 diputuskan Sultan Perak ketika itu.
Baginda arif dengan undang-undang. Kes Kemelut Perak itu kemudian dirujuk ke Mahkamah Persekutuan oleh pihak tidak berpuas hati dan mahkamah kemudian putuskan perkara sama dengan keputusan dibuat Sultan Perak, iaitu penzahiran hilang sokongan itu boleh juga dibuat di luar Dewan. Isu di Perak pada waktu itu hanya bermula pada satu sidang media dibuat 4 ahli Dewan Undangan Negeri Adun daripada PKR dan DAP. Mereka mengumumkan keluar parti dan menyokong barisan Nasional BN. Akuan bersumpah SD tak terpakai dalam usaha untuk menukar mana-mana Perdana Menteri. Katanya benar, seperti dakwaan pihak tertentu, mereka sudah ada 120 SD dan sudah pun dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong menjadi amalan terdahulu. Sebagai Agong, Baginda mesti membuat keputusan. Itu peruntukan dalam perlembagaan, iaitu di bawah Perkara 43/4 berkaitan kaedah memilih seorang Perdana Menteri. Dalam peruntukan itu disebut perkataan, pada hemat Baginda, maka di sini Tuanku akan menentukan sama ada SD itu sah atau sebaliknya. Tuanku boleh menyiasat termasuk keperluan untuk memanggil setiap seorang wakil rakyat menandatangani SD berkenaan. Dia tak panggil ketua parti yang ini kemudian, sebab di bawah Perkara 43/4 dia merujuk kepada sokongan seseorang ahli Dewan Rakyat, bukan ketua parti. Wujud pelbagai langkah untuk menumbangkan kerajaan selepas lebih setahun kerajaan perpaduan berdiri. Pembangkang dilihat tidak putus-putus hendak menumbangkan kerajaan dibentuk pasca pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Terbaru, pembangkang mendakwa memiliki akuan bersumpah SD mencukupi untuk menumbangkan kerajaan. Ia menimbulkan polemik baharu dalam arena politik negara. Sejauh mana penggunaan SD boleh menumbangkan kerajaan? Ikuti soal jawab pengamal undang-undang Datuk Samsudin Nawawi dan penganalisis politik Universiti Melaya Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Adakah gerakan langkah Dubai melanggar mana-mana peruntukan undang-undang? Sekarang ini, mereka menyamakan langkah Dubai itu dengan usaha untuk menggulingkan kerajaan. Seolah-olah itu satu perbuatan untuk menggulingkan kerajaan. Kalau menggulingkan kerajaan menggunakan kekerasan memang tak boleh, tak dibenarkan dalam undang-undang. Tetapi sekarang kalau mahu menukar kerajaan secara demokrasi dan mengikut segala lunas undang-undang, tidak bertentangan dengan undang-undang, itu memang dibenarkan dan haknya dijamin dalam perlembagaan. Laporan polis dibuat bagi membolehkan siasatan dijalankan terhadap pihak didakwa mencetuskan gerakan ini. Mereka menggunakan peruntukan di bawah Seksyen 124(b) dan 124(c) Kanun Keseksaan. Kanun Keseksaan ini sebenarnya ada definisinya, iaitu tindakan itu mestilah bertentangan dengan demokrasi parlimen, dengan merujuk pula kepada Seksyen 130 Kanun Keseksaan. Seksyen ini jelas menyebutkan kalau ada perbuatan menentang demokrasi, dia mestilah secara keganasan atau dalam bahasa mudanya mengangkat senjata. Kita boleh lihat peruntukan itu dalam seksyen itu. Mereka menganggap tindakan itu melanggar Seksyen 124(b) dan 124(c) Kanun Keseksaan, seolah-olah sudah melakukan kesalahan melanggar demokrasi berparlimen yang definisi sebenarnya tidak memenuhi maksud dalam Seksyen 130 itu. Jadi, usaha menggulingkan kerajaan ini tidak boleh dianggap bertentangan undang-undang. Sekiranya berlaku satu perbuatan parti atau ahli parlimen tidak lagi menyokong Perdana Menteri dan kemudian hilang sokongan majoriti, itu bukan satu perbuatan dianggap melanggar undang-undang. Masalah di sini apabila mereka menggunakan ayat tertentu mahu menggulingkan kerajaan, itu ayat nampaknya kelihatan agak negatif. Bahkan naratif di bawah juga seolah-olah ia menjurus kepada satu bentuk keganasan. Pada hemat saya, tidak ada elemen keganasan di situ. Sebaliknya, ia adalah hak diberi parlimen kepada semua wakil rakyatnya. Wakil rakyat atau ahli parlimen
boleh senantiasa menukar sokongan, contohnya sokongan ahli Parlimen Pembangkang sebelum ini kepada kerajaan atau Perdana Menteri masih dibenarkan. Perdana Menteri cabar Pembangkang kemuka usul undi tidak percaya di Parlimen. Sebenarnya, tak perlu bawa usul di Parlimen sebab itu adalah kaedah lama yang mana selepas merujuk kepada kemelut politik Kerajaan Perak pada tahun 2009. Kemelut di Perak ketika itu sudah memutuskan yang mana menzahirkan kehilangan sokongan majoriti boleh berlaku di luar Dewan. Tidak semestinya di dalam Dewan menerusi usul undi percaya atau tidak percaya. Sebelum kes Perak, kes duluan memang merujuk keputusan di dalam Dewan, iaitu merujuk kes Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Stephen Kalong Ningkan sekitar tahun 1960-an. Itu duluannya, tapi duluan sekarang adalah kes kemelut politik di Perak pada tahun 2009 diputuskan Sultan Perak ketika itu. Baginda arif dengan undang-undang. Kes kemelut Perak itu kemudian dirujuk ke Mahkamah Persekutuan oleh pihak tidak berpuas hati dan Mahkamah kemudian putuskan perkara sama dengan keputusan dibuat Sultan Perak, iaitu penzahiran hilang sokongan itu boleh juga dibuat di luar Dewan. Isu di Perak pada waktu itu hanya bermula pada satu sidang media dibuat 4 ahli Dewan Undangan Negeri Adun daripada PKR dan DAP. Mereka mengumumkan keluar parti dan menyokong Barisan Nasional BN. Akuan bersumpah SD tak terpakai dalam usaha untuk menukar mana-mana Perdana Menteri. Katanya benar, seperti dakwaan pihak tertentu, mereka sudah ada 120 SD dan sudah pun dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong menjadi amalan terdahulu. Sebagai Agong, Baginda mesti membuat keputusan. Itu peruntukan dalam perlembagaan, iaitu di bawah perkara 43/4 berkaitan kaedah memilih seorang Perdana Menteri. Dalam peruntukan itu disebut perkataan, pada hemat Baginda, maka di sini Tuanku akan menentukan sama ada SD itu sah atau sebaliknya. Tuanku boleh menyiasat termasuk keperluan untuk memanggil setiap seorang wakil rakyat menandatangani SD berkenaan. Dia tak panggil ketua parti yang ini kemudian, sebab di bawah perkara 43/4 dia merujuk kepada sokongan seseorang ahli Dewan Rakyat, bukan ketua parti.